Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan di kalangan teman-teman yang berkesempatan dengan saya pada malam ini. Saudara, apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat walafiat. Ya, Saudara Mustafa Ilyas, anda orang pertama muncul bersama dengan Saudara Shah Ibrahim. Begitu juga Saudara Azrul Jalil, Saudara Man JB, Saudara Syahrul Azam, Saudara Man JB, Makhwari Rush, pembalasan akhirat. Pembalasan masyar, ya. Salam Saudara Syahrul Azam, Saudara Ibrahim Cik Muda, Saudara Joka. Doa saya juga agar anda sihat. Terima kasih Man. Ada sekuntum bunga mawar. Saudara Rosli Muhammad, Saudara Rosli Le, Saudara Azhar Ismail. Begitu juga dengan Saudara Muhammad Effendi. Salam. Saudara pembalasan masyar. Mengintai apa tu? Saudara Sinar Abbas, Saudara Helmi Zain. Saudara Yaman Waras, Saudara Man Talib, Saudara Hazrul, Saudara Hamzah Abdullah. Ini teman di Instagram, saudara. Saudara Fakri Sani, Saudara Roslan Daud, Puan Hamidah Kamat. Selamat bajet katanya. Saudara Abdul Rahman daripada Labuan. Terima kasih Saudara Rahman, Saudara Empat Tulang Kering, Waalaikumsalam. Saudara Omar Melaka, Fatimah, Rashidah Ahmad, Rohayat, Saudara Baby Hafiz, Saudara Hazrul, Saudara Madam K, Saudara Muhammad Syaril, Waalaikumsalam di Instagram. Saudara Muhammad Anwar, Muhammad Apid, Saudara Munim Ahmad. Itu juga Saudara Yaakob Yub, Saudara Lan Basung, Saudara Harun BPP, Mahamur Ahmad, hujan genyai-genyai katanya. Di mana tu saudara? Saudara Man Jais, Saudara Firdaus, Wahab Zain, Saudara Muhammad Aziz, Saudara Abdullah Ahmad, Saudara Jamian Lajis, dari Kota Tinggi Johor, ya, Saudara Muhammad Johari, Saudara Muhammad Sapari, Saudara Kamisan Dahlan, Waalaikumsalam. Syamsul Anwar, Saudara Ahmad Murad, Waalaikumsalam. Teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf lah. Ya, Saudara Ating, Saudara Aziz Izam. Bila naik laju sangat, ya, Puan Nomaria mencungap nak membacanya. Jadi, saya akan santuni anda usai pencerahan nanti. InsyaAllah, saudara. Baik, saudara. Banyak sangat malam ni nak berceritanya. Jadi, pertama-tama sekali, tentulah laporan tentang kedudukan negara kita. Hari ini, saudara, hari Jumaat. Hari Seribu Rahmat. Kita telah pun menunaikan solat Jumaat tadi. Hari ini, tanggal 7 Oktober. Merupakan hari yang ke-933. Saudara Yahya, Alun Yahya, saya tak gerti saudara nak live bersama. Saya minta maaf. Saya boleh hantar, saya baca kalau saya sempat baca lah saudara. Jadi hari ini hari yang ke-933, COVID-19. Nampak gayanya masih lagi ada peningkatan. Daripada laporan saudara Jamil Idris dan juga saudara Rio dari Sri Malaya, katanya bahawa kemarin 1,722 tapi semalam 1,794. Warga kita dijangkiti oleh virus corona. Saudara Warna, Saudara Mari, menjadikan jumlah terkumpul sudah pun 4,850,108 orang. Warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Dan dari dapatan tersebut, 11 buah negeri ada peningkatan dan susut cuma di 5 buah negeri saja. Selangor ada sedikit lega kepada 528 jangkitan, tapi beberapa kesatuan naik balik kepada 430 jangkitan. Di Sabah ada 132 jangkitan dan Perak naik lagi 162 jangkitan. Itulah 4 buah negeri saudara yang masih lagi jangkitannya ada pada lebih daripada 100. Lain-lain negeri alhamdulillah bertahanlah supaya kita dapat memutuskan segera jaringan virus corona ini saudara. Baik saudara. Usai laporan, terima kasih saudara Jamil, terima kasih saudara Rio. Kita jangan lupa bajet juga saudara. Meniaga juga. Jadi kalau anda mempunyai produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241 supaya saya boleh mewawarkan produk saudara. Ya, saudara Anak Waki, Yahya V, saudara Osman Abdullah. Al-Azhar dia masih lagi berniaga Setangi, Al-Baqur, samping itu Haruman, iaitu minyak wangi parfum daripada tanah Arab. Kalau anda tak dapat berhubung dengan Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Sedap,
Makan dengan nasi, makan dengan pulut, makan dengan roti, semua boleh, saudara. Dan bagi teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, untuk buah-buahan, mau memesan buah-buahan itu grade AAA, kiwi, cherry, anggur, apple dan sebagainya, boleh berhubung dengan Syauqi di talian 012-357-5703 supaya buah-buahan tersebut boleh dihantar terus ke rumah saudara. Dan tentulah saya tidak lupa, iaitu popiah sira Lady Maria. Memang sedap makan, mengasyikkan. Harga mampu milik saudara. Pedas, rangup dan manis. Hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Saudara Abdul Rahman Abdullah daripada JB. Saudara Sanusi Yusof. Begitu juga saudara Raja Kamal, Yang Maya, Tapikul katanya, saudara Abdul Rahman. Dan akhir sekali saudara, jangan lupa dinding manis ada popiah sira Lady Maria. Hubungi Nizam di talian 019-435-1203. Dan bagi teman-teman yang mau berniaga menjadi ejen kepada produk Norasha, yang merupakan produk kosmetik wanita. Produk ini adalah mesra uduk yang boleh kita buat air semayang, tak ada alkohol saudara. Dan juga ada juga makanan segera, ada susu dan sebagainya. Sila hubungi tim Norasha di talian 018-279-4288. Ini peluang perniagaan saudara. Itulah saja seketika untuk e-commerce. Kita masuk segmen naluri kehidupan. Sabar saudara, satu persatu saya santuni anda. InsyaAllah saudara Ishak Madzin daripada Baling. Mudah-mudahan saya Baling taklah banjir lagi ya. Saudara Abu Samah Abidin, begitu juga saudara Ismailis, Dit Mahazar, saudara Raja Kamal. Semoga sihat sekeluarga. Terima kasih. Baik saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Kerana Allah telah pun menerangkan pelbagai dalil yang menjelaskan. Yang paling penting saudara adalah 3 perkara. Ini adalah asas agama kita saudara, iaitu Tauhid. Tauhid ini adalah keesaan terhadap Allah SWT yang satu. Tiada dua, tiada tiga. Kita cuma satu saja Allah SWT, saudara. Yang kedua, iaitu kerasulan baginda Nabi Muhammad SAW. Serta ketiga adalah kebangkitan manusia yang dihidupkan semula pada hari akhirat untuk dipertimbangkan menerima balasan. Buat baik, dapat baik. Buat jahat, dapatlah keburukan. Ya, saudara. Itu 3 perkara yang menjadi asas agama kita, saudara. Dan ayat suci pula menerangkan bahawa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah untuk umat manusia seluruhnya adalah sebagai nasihat dan memberi pengajaran untuk memperbaiki akhlak serta amal perbuatan dan paling penting sebagai ubat penawar bagi penyakit batin seperti penyakit kufur, syirik, hasad dengki dan khianat serta lain-lain penyakit jiwa, saudara. Al-Quran juga menjadi hidayah petunjuk ke jalan yang diredai oleh Allah yang membawa kita kepada mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Saudara, dan Al-Quran pula secara khususnya adalah pancaran rahmat bagi orang yang beriman. Hal ini sebagaimana firman Allah yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu dan yang menjadi penawar dari penyakit-penyakit batin yang ada dalam dada kamu dan juga menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman, saudara. Ini ayat ini adalah daripada surah Yunus, saudara, ayat yang ke-57. Jadi ayat suci Al-Quran juga menegaskan bahawa di antara tujuan-tujuan Al-Quran ialah menyatakan undang-undang yang mengatur kehidupan manusia. Tapi ada pula segolongan manusia yang berani membuat undang-undang menurut hawa nafsunya sendiri. Anda tanggunglah sendiri. Kita sepatutnya apa-apa undang-undang pun berpaksikan kepada ajaran yang tercatat, yang dapat dalam Al-Quran, saudara. Galilah. Saudara, kalau tak, saya juga tadi dapat kiriman daripada mantan Menteri Agama, Datuk Zulkifli. Terima kasih, Datuk. Yang mengirim senaskah tafsir Al-Quran. Cantik. Banyak dalam tafsirannya yang boleh kita hayati. Terima kasih, Datuk. Beliau juga adalah mantan Mufti Kerajaan Wilayah Persekutuan. Baik, saudara. Kita masuk segmen Mutiara Kata. Ini kiriman daripada, tak silap, ini kiriman daripada saudara Tan Sri Osu Sukam.
Dia menghantar pada saya saban hari, menghantar kiriman dalam segmen Mutiara Kata ini. Karenanya, di dalam hati itu ada bahagian yang keras. Jadi untuk melembutkannya, perbanyakkan berzikir serta mengingati diri ini hanyalah sebuah pemusafiran di dunia. Saudara, itu kata-kata mutiara daripada Tan Sri Osu. Dia kata dalam hati kita ini ada bahagian yang keras. Jadi untuk melembutkan hati kita ini, kita memperbanyakkan berzikir serta kita harus sedar, insaf bahawa hidup dan diri kita ini hanyalah sebuah permusafiran di dunia. Hidup kita ini musafir, saudara. Kita akan kembali ke negeri yang asal. Jadi sepanjang pemusafiran ini, jika kita ada kesempatan, berusahalah untuk melakukan yang terbaik untuk dijadikan bekalan. Saya selalu mengatakan bahawa pada teman-teman, carilah kredit sebanyak mungkin sebagai bekalan kita di akhirat nanti. Jangan kita berada di dunia yang fana nanti, tapi kita kembali ke akhirat nanti, saudara, kita menjadi seorang yang muflis. Itu keadaan yang amat menakutkan kita. Berusahalah untuk mencapai ataupun mencari kredit-kredit keredaan Allah SWT supaya kehidupan kita nanti, saudara, sentiasa dalam keadaan rahmahnya. Itu, saudara, kita juga perlu saling mengingatkan. Tadi saya dengar juga bajet yang dibentangkan oleh Tengku Zafrul, tapi saya ingin mengingatkan mereka, jangan berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita khawatir kalau dibelanjakan wang negara tanpa had, maka negara akan muflis. Itu peringatan saya saban hari supaya mereka insaf. Rakyat juga akhirnya akan menanggung atas perbuatan mereka nanti. Baik, saudara, bicara kita malam ini mudah. Bajet bubar. Sabar dulu. Sabar bila saya nak menerangkan kenapa saya katakan bajet bubar. Jadi, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil yang menghantar kiriman daripada Perlis. Jauh tu, saudara. Dan saban hari dalam usia lebih 80 tahun, beliau masih terus berkarya. Teruskan Pak Nazil berpantun, menegur pimpinan, menegur teman-teman dan menginsafkan kita dengan teguran melalui pantun. Kata Pak Nazil, buah kuinin si buah laici, lama tak kelih, dibeli Pak Jalil. Politik kini dianggap suci, segalanya boleh dilandaskan dalil. Ini ada orang yang mengatakan politik itu suci, sedangkan banyak orang mengatakan politik itu kotor. Macam-macam lah, saudara. Malahan, banyaknya mereka mewujudkan pelbagai dalil untuk mensucikan perbuatan mereka. Maksud tak kelih itu tak nampak. Ini teman-teman. Saya suka Pak Nazil. Ini dia akan memberi penerangan, penjelasan. Apa yang dimaksudkan perkataan tak kelih. Buah kuinin si buah laici, lama tak kelih, dibeli Pak Jalil. Politik kini dianggap suci, segalanya boleh dilandaskan dalil. Tambahnya lagi, simpang kiri ke rumah tamu, simpang kanan ke rumah memanda. Menyibuk diri, mendengar ilmu, Allah perkenan, pahala berganda. Kalau kita menyibukkan diri kita untuk mendengar dan mencari ilmu, maka Allah memperkenankan dan kita akan mendapat pahala yang berganda. Menurut Pak Nazil, katanya memanda yang dimaksudkan ialah bapa saudara. Itu saya suka Pak Nazil ni. Dia akan menjelaskan kalau kita tak faham. Bukan memanda menteri, saudara. Memanda di sini maksudnya bapa saudara. Simpang kiri ke rumah tamu, simpang kanan ke rumah memanda. Itu bapa saudara. Menyibuk diri mendengar ilmu, Allah perkenan pahala berganda. Itu, saudara. Jadi hidup kita ni berusahalah untuk mencari ilmu. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang cukup berarti pada kita semua. Saudara, dan sebelum saya beri pencerahan, memang saya kena beri peringatan kepada anda semua bahawa mereka yang menyunting semula live saya ini, kemudian dimasukkan dalam channel mana-mana pun, YouTube ke, Facebook dan sebagainya, maka anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali kerana saya tak ada kemampuan untuk memantau setiap suntingan mahupun tulisan-tulisan yang anda catatkan dalam muka buku saya ini, saudara. Ingat, saudara, ini adalah pencerahan politik berasaskan, bermatlamatkan semata-mata untuk memberi informasi. Dan kalau ada pun komen-komen sedikit, itulah pandangan saya, saudara, berdasar kepada pengalaman. Ingat, saudara, prinsip asas kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree.
Kalau tak setuju, hantar kiriman, boleh. Asalkan saudara gunalah bahasa-bahasa yang terbaik, bahasa-bahasa yang harmonis. Kerana kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap aspek, setiap manusia dengan secara harmonis, saudara. Kita bukan nak cari permusuhan, kita mau mengukuhkan ukhuwah persaudaraan. Saudara, cuaca hari ni pagi tadi nampaknya okey. Sekitar daripada pukul 11 saya bangun pagi tadi, dalam mandi apa semua, sebelum nak pergi solat waktu tadi, terang benderang. Tiba-tiba selesai saja solat Jumaat, hujan renyai-renyai. Tapi tak lebat. Nampak gayanya sekarang ni dah 2 minggu, dah 3 minggu, hujan tak lebat mana pun di sekitar kawasan rumah saya lah, saudara. Dia sekejap-sekejap berhenti. Itu dia kata hujan sekejap-sekejap. Kita berdoakan agar berterusan begini tak apalah. Jadi sejuklah bumi ini, saudara. Tapi tempat lain saya tak tahu. Belum ada laporan sama ada banjir ataupun tidak, saudara. Itu kedudukan cuaca kita. Cuma hari ini saya menatap sebelum saya menjelaskan bagaimana kedudukan reserve ataupun bajet yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Tengku Zafrul. Jadi kita kena tahu juga reserve negara. Rupanya menurut Malaysian Gazette bahawa reserve antarabangsa Bank Negara Malaysia kini berjumlah 106.1 bilion dolar Amerika. Itu pada tanggal 30 September yang lalu, ya, kira-kira dalam 7-8 hari lepas. Berbanding sebelum ini pada 15 September adalah 106.3 bilion. Jadi susut sekitar dalam 2 bilion susut. Saudara, keadaan reserve ni simpanan kita, simpanan antarabangsa ni susut, saudara. Jadi para reserve ini telah pun mengambil kira perubahan suku tahunan bagi penilaian semula pertukaran asing. Jadi Bank Negara Malaysia berkata para reserve ini memadailah untuk membiayai sekitar 5 hingga 6 bulan pembelian, bayaran untuk import barangan dan perkhidmatan. Itulah keadaan, saudara. Bolehlah juga bayar hutang jangka pendek, saudara. Dan hari ini, petang tadi, sekitar jam 4.05, saya tengok jam saya, 4.05, Yang Berhormat Tengku Zafrul membentangkan bajet untuk negara kita bagi tahun 2023. Saya lihat bajetnya tahun ini ada tinggi, meningkatlah, saudara. Iaitu tahun ini bajetnya adalah pada nilaian, ini bajet keluarga Malaysia. Untuk tekadnya lah keluarga Malaysia makmur bersama. Bajet yang dibentangkan tadi adalah berjumlah 332.1 bilion. Saudara. 372 bilion. Untuk tahun depan, negara akan berbelanja 372.3 bilion diperuntukkan dalam bajet berbanding dengan tahun lalu. Tahun lalu 332.1 bilion. Artinya berbeza lebih kurang dalam 41 bilion. Lebih tinggi daripada tahun lalu. Jadi itu keadaannya saya. Katanya Tengku Zafrul begitu yakin bahawa ekonomi negara terus mengukuh pada 5% pada suku pertama tahun ini. Dan dia menjangkakan akan melonjak lagi pada tahun depan. Sebab itu dia boleh membuat bajet yang begitu tinggi. Kerana katanya dengan indikator ekonomi yang terus menyokong trend pertumbuhan kerajaan dan setelah menyemak semula unjuran keluaran dalam negara kasar pada antara 65 hingga 7% katanya. Dan saya lihat itu, saya nampak antara manfaat yang diutarakan dalam bajet tersebut adalah bantuan sekitar RM2,500 kepada warga dalam bantuan keluarga Malaysia dan juga ada bantuan untuk subsidi elektrik, saudara. Lebih daripada sampai itu lebih daripada 5 keluarga yang punya 5 anak, saudara, akan mendapat RM2,500. Tapi kalau ada 4 orang anak, RM1,000 hingga RM2,000. Sementara warga emas yang bujang akan mendapat RM350 ataupun RM600 bantuan. Dan mereka berada dalam senarai e-Kasih akan menerima subsidi elektrik sebanyak RM40. Warga emas yang tak ada pasangan serta golongan bujang akan menerima bantuan keluarga Malaysia sebanyak RM600, saudara. Bagi isi rumah berpendapatan RM2,500 hingga RM5,000,
bantuan keluarga Malaysia disediakan antara RM500 hingga RM1,250 bergantung kepada bilangan anak. Cuma bagaimanapun saya amat mengharapkan ini bajet bentang pengumuman demi pengumuman okey. Tetapi sebenar-benarnya ia kadang-kadang tak kesampaian apabila syarat-syarat yang diletakkan terutamanya kepada mereka yang nama mereka ada dalam pendaftaran di SSM, pendaftaran syarikat Malaysia. Kalau mereka dulu ada syarikat, sedangkan syarikat itu telah pun ada yang muflis, ada yang lingkup, ada yang bungkus. Dapatan saya lebih kurang 500,000 syarikat, saudara. Sejak pandemik menyerang negara kita, semua syarikat-syarikat ini telah pun tercapai, tidak bermaya sama sekali. Dalam keadaan begini, nama-nama yang terdapat pada senarai syarikat tersebut, kalau mereka tidak keluar ataupun tidak mematikan ataupun tidak melupuskan, maka mereka tidak berpeluang untuk mendapat bantuan. Yang ini yang saya katakan, Kementerian Kewangan perlu menyemak semula bagaimanakah caranya supaya bantuan yang dijanjikan itu sampai. Jika tidak, hanya indah kabar dari rupa. Boleh dengar saja. Warga dengar saja. Dapat ke tak dapat. Pergi saja bila minta. Nama dalam SSM tak dihapuskan. Kadang-kadang mereka bukan tahu macam mana nak melupuskan nama di SSM. Itu saudara Puan Noraidah Kamarudin dari Ipoh, dia kata, jangan cakap kosong. Cuma sekadar halus telinga. Itu keadaannya. Sebab kalau nama ada lagi. Kadang dulu daftar dalam syarikat, nak berniaga, tapi kesan daripada serangan PKP dan kita dikurung selama setahun era Perikatan Nasional waktu Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Jangan lupa saudara, 500,000 syarikat lingkup selingkup-lingkupnya. Jadi kalau nama ada dalam SSM dan tidak keluar lagi, seolah kononnya seolah syarikat itu masih wujud, maka tak ada peluang untuk mendapat bantuan keluarga Malaysia. Ini Kementerian Kewangan perlu mengkaji macam mana agar penyampaian dilaksanakan. Tak bolehlah kalau saudara Syukri Aziz, tak boleh 1.5 USD a few month, probably decrease 1.1. Ekonomi crash katanya. Nah, ini bagi saya lah, saya melihat kalau benar nak bagi bantuan, biar benar-benar ikhlas dan menyeluruh. Ini syaratnya Kementerian Kewangan letakkan. Nama belum lagi, masih ada lagi dalam SSM. Dah ada daftar syarikat. Maka tak dapat peluang. Ini yang perlu diselesaikan. Saya juga tadi terima juga ini pandangan daripada bekas tentera kita. Saudara Ibrahim Cha. Dia kata, Assalamualaikum. Dia kata, kami warga veteran Angkatan Tentera Malaysia terasa amat terkilan kerana tiada pertukan untuk kami yang banyak berjasa pada negara. Sedangkan hal orang-orang asli pun dapat. Tapi kami tidak mendapat nikmatnya itu. Jadi payah dia kata veteran ATM ni, dia kata jangan keluar mengundi lah. Pula dah. Saudara. Sebab tidak ada peruntukan khusus berhubung dengan pesara-pesara ataupun mantan veteran Angkatan Tentera. Mereka sepatutnya dikenang jasa mereka. Ya, saya agak bersimpati dengan saudara Ibrahim Cha yang mengantar kiriman pada saya petang tadi. Selepas pembentangan bajet, dia tunggu. Apa pun tak ada. Begitu juga datuk teman-teman saya, warga OKU yang tidak dispesifikkan. Janji nak bagi, macam saya katakan, kalau nama ada dalam SSM, tak dapat. Mantan ataupun pesara-pesara ATM, tak ada kenikmatan. OKU, begitulah keadaannya. Saya tengok tadi, ramai juga yang menyumpah pun ada. Alamak. Walau bagaimanapun, saya tengok jugalah kenyataan daripada Yang Amat-Amat Perdana Menteri. Dia kata, Alhamdulillah lah. Dia gembira dengan pembentangan bajet 2023 Dewan Rakyat. Hari ini katanya, ia memperlihatkan komitmen kerajaan. Kita tahu, kerajaan komitmen untuk membantu warganya. Tetapi biarlah telus, biarlah ikhlas, biarlah benar-benar dapat. Bukan hanya sekadar indah kabar dari rupa, saudara. Ya, kita dengar kenyataan yang Amat-Amat Perdana Menteri, dia kata bajet ini juga menjadi manifestasi usaha kerajaan untuk kebangkitan negara agar menjadi sebuah negara yang unggul setelah kita mengharungi pelbagai krisis dan cabaran. Saya terima kasih, setuju. Yang Amat-Amat Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri, kita terima kasih. Tapi biar
Ianya tuntas, setuntasnya. Jangan hanya sekadar gula-gula saja. Manis bicara, tapi realitinya tersasul entah ke mana. Jadi saya melihat secara dari segi kiriman yang Amat Berhormat Perdana Menteri melalui Twitternya, dia kata semoga usaha yang berterusan akan menjadikan negara kita lebih sejahtera, aman, makmur dan keluarga Malaysia mendapat penghidupan yang lebih berkualiti untuk hari-hari yang mendatang. Itu harapan. Saudara siapa komen? Saudara Kang Radin Kecepit katanya, bajet nampak cantik tapi banyak yang tak sampai kepada yang layak. Agensi yang berkenaan gagal laksanakan tugas. Jadi apa maknanya bajet untuk rakyat? Jangan hanya kosmetik saja. Itu benar saudara. Itu yang saya lontarkan tadi. Saya kata bercakap indah. Jadi akhirnya indah kabar dari rupa. Jadi kita tak mau begitu saudara. Rakyat tidak boleh digula-gulakan begitu sahaja. Sebab saya lihat juga, banyak juga saya dapat kiriman ni saudara. Ramai warga net di media sosial, mereka mengatakan nampak-nampak gayanya keadaan bajet ini bajet yang sebagaimana kalau tak dapat. Dan rupa-rupanya masih ramai lagi menanti waktu tarikh pembubaran parlimen. Sebab itu mereka macam bajet ni seolah-olah tak ada apa-apa pun saudara. Dengar-dengar begitu saja. Sebab sudah beberapa pengumuman daripada era waktu Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri dulu pun sama juga. Makcik Kiah lah, Kak Limah lah, Pakcik Sudin lah. Akhirnya tak kesampaian. Banyak yang tak terima. Keluarga saya ramai yang tak dapat. Bersungut dengan saya. Saya kata sabarlah dulu. Dia kata balon je lah. Dia kata. Saya kata sabar. Dia kata nak sabar macam mana? Bila diumumkan, sekadar mengumumkan. Indah kabar dia rupa. Dan tadi saya melihat tangkap layar saya tadi waktu pembentangan. Yang Berhormat Tengku Zafrul membentangkan bajetnya, saya tengok tidak ada yang excited. Malahan saya tengok wajah-wajah menteri-menteri, barisan ahli anggota kabinet. Di belakang Tengku Zafrul tu ada wajah ini Datuk Hamzah, siapa lagi? Ada tangkapan layar, gambar menteri pengajian tinggi, Datuk Noraini. Ramailah gambar-gambar menteri lain. Dan saya tak nampak bahawa wajah itu benar-benar ceria. Sebagaimana bila bajet dibentangkan, semua tepuk meja, tepuk tangan, seronok. Artinya pengumuman-pengumuman yang menyentuh kementerian mereka dianggap sambil lalu. Apakah mereka merasakan bajet ini hanya sekadar untuk penantian sebelum pilihan raya diumumkan? Di kalangan ahli-ahli parlimen, sama ada di pihak ini kerajaan mahupun pembangkang, tak ada pula saya nampak yang mencatat. Kalau dulu-dulu, bila dibentangkan bajet ini, mereka akan mencatat satu-satu. Artinya, mereka menanti waktunya untuk mereka membahaskan. Tapi kali ini mereka yakin bahawa bajet ini tidak akan dibahaskan. Sebaliknya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bakal mengumumkan pembubaran parlimen. Jadi, pada mereka, it's waste of time. Itulah keadaannya. Memang saya tahu bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mahu mengumumkan bajet dulu terlebih dahulu. Tapi bajet-bajet yang begini juga bukanlah sesuatu benda yang ada serinya. Tapi tak tahulah kalau itu untuk dijadikan sebahagian daripada manifesto untuk pilihan raya, saya rasa tak sepatutnya. Tak bolehlah bajet yang dijadikan gula-gula. Akhirnya besok bila nak diimplementasikan, kita akan mengalami kegagalan. Dan apakah kita benar-benar yakin kita boleh menubuhkan kerajaan? Itu pun juga harus dilihat, saudara. Saudara Muhammad Yasar, yang membuat kecoh berkenaan pembahagian bantuan ialah sebab dalam jabatan kerajaan ramai di kalangan pegawai dari orang-orang parti pembangkang. Itu satu hal juga lagi. Dan saya mengharapkan agar KSU, kewangan, ketua-ketua jabatan perhatikan anak buah tu. Biar benar-benar sampai. Ini lontaran kata-kata saja. Sebagaimana kata Puan Noriah Kamarudin tadi, dia kata indah kabar di rupa, saudara. Bagaimanapun, saudara, untuk berlaku adil. Saya ni cuba berusaha untuk berlaku adil. Kita harus saya cubalah membangkitkan tentang intipati bajet. Pertama sekali tentang Bantuan Keluarga Malaysia. Jadi pendapatan yang kurang 2,500 dapat 2,500 katanya bagi anak 5 orang. Kemudian kalau pendapat ini 4 orang anak dapat antara 1,000 ke 2,000 ringgit.
Bagi yang pendapatan isi rumah antara 2,500 ke 5,000 juga dapat antara 500 ke 1,250 ringgit bergantung pada bilangan anak. Warga emas dapat RM600. Bantuan tambahan untuk bapa tunggal dinaikkan kepada 3,000 berbanding 2,500. Tapi biarlah benda itu sampai. Itu ceritanya. Kemudian ada pula e-wallet lah. Kredit e-wallet tak adalah RM30 macam kerajaan dulu. Kali ini katanya RM100. Dan ada juga pemula e-wallet juga RM200. Bab e-wallet ni kalau boleh perlu dijelaskan bagaimana caranya supaya ia benar-benar mencapai sasaran. Jika tidak, macam tadilah indah khabar dirupa. Begitu juga dengan bantuan awal persekolahan. Seronoklah kita dengar. Mulai Januari nanti, anak-anak yang nak masuk sekolah akan mendapat bantuan dinaikkan daripada RM100 kepada RM150 tanpa mengira latar belakang keluarganya. Kalau dia orang kaya ke orang senang pun, tiap-tiap pelajar, kalau begitu keadaannya, awal persekolahannya, banyaklah wang akan diperlukan. Itu dapat RM150. Dan ini yang paling penting. Sebab mereka adalah kalangan anak-anak muda yang bakal jadi pengundi, ya, yang berusia 18 tahun ke atas, yang terbeban dengan hutang pembiayaan pendidikan mereka di PTPTN. Jadi menurut Tengku Zafrul, bagi mereka yang dapat membayar balik hutang PTPTN, diberi 20% potongan. Itu kalau dapat bayar penuh. Tapi kalau baki hutang tu tinggal 50%, potongan 15%. Dan kalau yang memotong melalui bayaran gaji, dapat 15% potongan. Bermula daripada 1 November, bulan depan lah saudara, hingga 30 April 2023. Kita terima kasih. Tapi bagi saya lah, saya bab PTPTN ni, kita tak mau janji kosong. Tapi harapan saya harus mengingatkan pimpinan berusaha mencari dana untuk pendidikan warga kita. Saya lebih berminat pada beasiswa. Sebab itu ada terjamin dalam perlembagaan hak keistimewaan orang Melayu khususnya untuk mendapat beasiswa bila mereka belajar di pusat-pusat pengajian tinggi. Dan hari ini pun macam saya katakan semalam, kos pendidikan melambung-lambung tingginya. Jadi harus dilihat bagaimana PTPTN ini dapat ditingkatkan jumlah pemberiannya. Di samping itu, sepatutnya kalau mereka belajar dengan baik, result-nya baik, 3.0, 3.2, 4.2 ataupun 4.4, ada yang anugerah dekan, maka mereka ni sewajarnya lah tak perlu bayar balik. Dianggaplah itu sebagai beasiswa. Ini kalau masih lagi dianggap sebagai hutang, tak sepatutnya kita menjadikan generasi kita, generasi masa depan negara kita, keluar saja daripada Menara Gading, sudah pun terbeban dengan hutang. Sepatutnya diusahakanlah. Saya mengharapkan agar pimpinan hari ini dan akan datang selepasnya, saudara Razali Samad pula tu, KWSP senyap pula. Kita dah menuntut. Ini kadang-kadang saya tak tahulah macam mana mereka membentangkan bajet itu tidak mengambil kira. Sepatutnya perlu. Kalau mereka yang masih mempunyai simpanan lebih daripada RM50,000, betul anda dah bagi orang tu, bagi orang ni, yang saya rasa tak sampai semuanya. Paling-paling tidak, mereka yang ada simpanan dalam KWSP juga diizinkan pengeluaran sekitar 10%. Dan yang paling penting lagi, potongan KWSP mereka itu janganlah diteruskan dengan 11%, sebab kedudukan ekonomi negara hari ini dalam keadaan yang sukar. Kita sukar nak meramalkan. Bajet cantik. Apakah benda ini boleh terlaksana? Itu satu persoalan. Sebab result antarabangsa kita menyusut daripada 100.61 bilion. Susut, saudara. Ya. Jadi, kadang-kadang beginilah yang agak merunsingkan kita. Saya tengok lagi, Sara B40, golongan M40 terima 100 bantuan e-pemula, BKM 2,500, okey. Ini satu benda. Satu benda yang memang agak-agak lucu tapi baik. Kita kata terima kasih, tapi implementasinya kena laksana betul-betul. Iaitu tentang
Tapi kan tahun depan pula. Sepatutnya immediate lah bahawa ibu-ibu yang melahirkan anak, bagi mereka yang mendapat bantuan. Kalau yang tak dapat bantuan macam mana? Dia akan menerima sejumlah RM500 sebagai hadiah cahaya mata. Saya nak jelaskan juga di sini. Zaman saya dulu, yalah anak-anak saya dah besar dah bercucu pun dah saudara. Zaman kita dulu semuanya kalau pergi ke hospital kerajaan percuma. Tapi hari ini belanja kos untuk ibu-ibu muda yang melahirkan anak dan sebagainya, kalau tak ada 3-4 ribu ringgit, mengah saudara. Mencungap. Kena fikirkan. Inilah kesannya bila hospital diswastakan, saudara, mencungap. Saya ingatkan tadi bila sebut tentang anak-anak yang akan dilahirkan adalah bantuan. Tak payah bagi 500 pun tak apa, asalkan kos hospital itu kurang ataupun dikenakan macam dululah RM3, RM5 sebab ramai. Kita nakkan warga yang sihat. Kita mahukan ramai warga kita. Saudara, penduduk kita masih lagi dalam sekitar 32 juta orang. Perlu dikaji bagaimana untuk kos untuk melahirkan anak itu tidaklah begitu tinggi. Lebih-lebih lagi pasangan yang baru berkahwin. Saudara Syahrudin, terima kasih dari Manjung. Kalau baru kahwin, maklum sajalah setahun lepas itu mereka terpaksa menanggung kos atas kelahiran cahaya mata mereka. Yang pertama ke, kedua, ketiga. Itu tinggi, saudara. Hari ini kos hospital, kos ubat tak usah cerita lah. Zaman saya dulu, saudara, saya ni mungkin sikit melencung sikit. Almarhumah nenek saya dulu adalah bidang kampung. Saudara, zaman saya dulu, kalau kelahiran, ialah kelahiran bidang kampung. Maklum sajalah, saudara. Cuma beli ubat. Ubat-ubat iaitu rumpah ratus. Itu pun masuk anak kelima pun tak selesai lagi berhutang ubatnya. RM25 saja. Saya ingat lagi. Arwah wan saya panggil wan. Nenek saya tu kata, Meh, pergilah rumah sebulan tu, tanyalah. Dia kata, anak dah masuk keempat tu. Duit ubat pun tak bayar lagi. RM25 saja. Hari ini kalau anda melahirkan anak atau mendapat cahaya mata, kosnya tak lari daripada RM3,000. Itu hospital-hospital yang ada bantuan kerajaan. Bagaimana kos-kos yang lain? Jadi ini perlu dikaji. Sepatutnya begitulah. Memanglah seronok dengar cerita. Sebagai kononnya atas inisiatif Cahaya Mata Keluarga Malaysia. Kerana untuk meningkatkan kadar kelahiran. Sepatutnya carilah jalan. Tak adalah kita katakan percuma. Saudara. Tapi seboleh mungkin dikurangkan beban. Sebab ramai yang tak bekerja. Saudara use drama, dia kata Menteri Cak Ayam. Itu keadaan saudara. Dan inilah tadi gambaran yang saya dapat. Ini bajet yang dibentangkan. Saya ingatkan ramai kawan nak bertanya tentang bagaimana pandangan saya terhadap bajet yang dibentangkan. Rupanya tak ramai nak bercakap soal pembentangan bajet. Mereka lebih berminat nak tahu bila sebenarnya nak dibubarkan parlimen. Saya nak jawab pun tak tahu. Sebab indikasi-indikasi semalam saya dapat dekat sangat. Pagi tadi, hebohlah mengatakan mungkin tak tentang bajet, dibubarkan parlimen. Lepas solat Jumaat, kita bercakap soal bajet. Saya tadi dapat peluang makan tengah hari bersama Muhammad Tengku Razali Hamzah. So, dia pun makan kelang kabut apa semua. Dia kata saya nak pergi parlimen. Saya kata untuk apa ku? Dia kata nak dengar bajet. Ada bajet ke? Ada katanya. Mana ahli-ahli parlimen semua pergi mendengarlah parlimen. Tapi menurut Yang Muhammad Tengku Razali, dia kata dia pun tak pasti apakah pilihan raya ni ada ke tak ada ke. Cuma dapatan saya teman-teman beritahu pembubaran parlimen mungkin dalam 1-2 hari lagi. Atau mungkin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merasakan biar dulu kita bentangkan bajet ini, maka selepas rakyat dapat mendengar cadangan-cadangan kerajaan hari ini untuk masa depan, itu usai pilihan raya nanti, inilah bajet yang akan dipergunakan untuk bantuan kerajaan. Tapi saya katakan seharusnya perlu diperbaiki balik. Kalaulah bajet ini akan dibentangkan semula, mungkin selepas pilihan raya nanti, pertama-tama sekali kita menuntut, iaitu bil hospital untuk ibu muda, masyarakat isteri-isteri yang bersalin, bayaran untuk kos melahirkan anak itu mesti dicari. Kalau boleh nak kata cuma tidaklah, tapi biarlah
dalam keadaan yang termampu. Sebab warga kita, saudara kena ingat, saudara, bagi teman-teman yang bekerja di sekitar kota raya, sama ada di Johor Bahru, di Kuala Lumpur, di Seremban, di Kota Melaka, di Alor, di Pulau Pinang, di Kuantan. Ini saya katakan warga kosmopolitan. Bagi mereka yang berpendapatan RM3,000 sebulan, mereka berada pada kadar miskin tega. Sebab nak bayar sewa rumah, nak bayar kos kehidupan, tambang pergi kerja. Bagaimana kau tak ada pendapatan yang tetap? Jadi tiba-tiba tengok isteri mengandung. Bila isteri mengandung, bawa ke hospital nak bayar. Kos ini perlu dikajikan. Saya menuntut. Jadi saya haraplah mungkin akan datang bukan Menteri Kesehatannya ini Khairy Jamaluddin. Calon-calon Menteri Kesihatan tolong ambil nota. Nak bertanding juga. Kalau anda ada rezeki dapat jadi Menteri Kesihatan, sama ada anda daripada Parti UMNO ke, daripada Keadilan ke, daripada PAS ke, maupun daripada parti-parti mana-manalah. Jika anda insya-Allah bertanding nanti, kalau menang, dapat jawatan sebagai Menteri Kesihatan, saya menuntut supaya dicari upaya agar warga kita yang pergi ke hospital bersalin ini diberi keutamaan. Begitu juga dengan warga-warga OKU. Ini mereka ialah warga kita yang tidak bernasib baik. Kena ingat saudara bahawa mereka ini juga adalah insan-insan istimewa yang diuji oleh Allah SWT. Jangan kita biarkan. Dan paling penting adalah veteran tentera dan pasukan keselamatan, pasukan polis yang sama ada begitu juga dengan bomba. Mereka berkorban. Mereka mengorbankan keringat, darah, air mata, malah ada yang berkorban nyawa untuk ketenteraman negara kita, keselamatan warga kita. Mereka ini harus diberikan prioriti untuk mendapat pelbagai keistimewaan daripada pihak kerajaan. Sebab tanpa pengorbanan mereka, tanpa usaha mereka mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keselamatan negara, memastikan segalanya aman, tenteram. Memang negara kita sampai saat ini, saudara, kita bukan macam negara luar. Kalau negara luar dalam keadaan sekarang ni, mau bertagabur pejabat-pejabat kerajaan kena serang. Kini tidak. Kita, warga kita damai, tenteram. Tetapi semua ini kerana adanya pasukan polis, adanya pasukan tentera, adanya pasukan bomba, adanya pasukan keselamatan. Mereka inilah yang berkorban untuk negara. Sepatutnya bila mereka sudah pun menamatkan tugas ataupun bersara, perlulah kita beri perhatian. Jangan dibiarkan mereka termangu-mangu. Jangan anggap kalau mereka ada pencen tu mencukupi. Bagaimana kalau mereka masih punya anak? Mereka pencen usia 50 tahun. Anak waktu kalau usia 50 tahun, saudara, anak masih lagi berada di pusat pengajian tinggi, belajar di sekolah. Apa hal pula Saudara Azizi Ali, bu tu kenapa pula tu? Jangan kita marahkan kawan, saudara. Baik, saudara. Itu isu tentang bajet, isu tentang perjuangan kita supaya rakyat dijaga oleh pimpinan negara. Tak kisahlah sama ada kerajaan UMNO Barisan Nasional, mahu kerajaan Pakatan Harapan, maupun kerajaan Perikatan Nasional, kita, warga cinta damai, menuntut agar pimpinan negara memberi perhatian dan usahakanlah sedaya mungkin agar negara kita ini dapat menjadi seperti negara Norway di mana rakyatnya mendapat rawatan percuma di setiap kerajaan, klinik hospital. Dan anak-anak boleh belajar ke Menara Gading juga tidak dikenakan bayaran. Ini perlu diusahakan. Saya ada juga kawan-kawan saya, teman-teman saya, mereka ada anak mereka tinggal di Australia dan mereka dapat allowance RM3,000 sebulan. Kalau negara lain boleh, kenapa kita tak boleh? Kita juga amat mengharapkan supaya masa mendatang ini pemimpin tidak melakukan kebocoran atau ini saya tak maulah meminjam kata-kata pimpinan pembangkang, ayat-ayat yang begitu vulgar. Tapi saya tak maulah harta negara ini dibagi-bagikan di kalangan mereka saja. Rakyat harus menerima atas kestabilan politik, atas ekonomi, atas kemakmuran negara. Bumi kita ini bumi tercinta. Kalau tanya rakyat Cina, saya jumpa dengan teman-teman saya daripada negara Cina, mereka mengatakan
kita ini, khususnya Semenanjung Tanah Melayu ini adalah Semenanjung Emas. Dan negeri Sabah dan Sarawak itu adalah pearl, adalah mutiara yang mempunyai kekayaan. Tapi kekayaan negara, bumi kita ini harus dipulangkan kepada rakyatnya. Sebab itu dalam kita nak menghadapi musim pilihan raya kali ini, saya mengharapkan calon-calon yang akan bertanding kena sedar diri. Sebab itu saya mencadangkan kepada anda, kita adakan aku janji setiap calon-calon yang nak bertanding nanti, apa janji mereka dengan rakyat. Tadi saya juga sempat berbual dengan Yang Mulia Tengku Razali. Saya kata, macam mana pandangan you terhadap ahli-ahli parlimen yang ada? Ni kita nak ada pilihan raya akan datang. Kalau yang ada sekarang ni, menghabiskan boreh aja. Dia kata, betul tu dia kata. Sebab itu dia kadang-kadang pun rasa nak culas nak pergi parlimen. Tapi sebab untuk memenuhi tuntutan, sebab beliau merupakan ahli parlimen mewakili warga Gua Musang. Dia akan hadir ke parlimen untuk mendengar atau mengambil bahagian. Tapi menghampakan. Apabila tiap-tiap wakil rakyat berbual, lain tak ada. Bukan soal rakyat yang dibincangkan, tapi banyak menyentuh soal peribadi, benda-benda yang remeh. Saudara kena ingat, saudara, untuk seorang wakil rakyat, ya, seorang ahli parlimen, dia pergi ke parlimen saja, allowance dia dapat satu hari, saudara, adalah RM400. Kalau 200, tak usah kata 220, 200 yang datang, getinya satu hari RM80,000. Wang rakyat menanggung allowance mereka. RM80,000 sehari bayar allowance, nak dengar cerita, maki orang. Nak dengar cerita, orang ni tak betul, orang ni tak betul. Bukan memperjuangkan soal rakyat. Itu baru dia punya allowance. Allowance wakil rakyat. Allowance yang RM16,000 sebulan tak masuk. Ini allowance memenuhi menghadiri sidang Dewan Rakyat. RM400 sehari. Kemudian, kehadiran mereka ke parlimen. Kalau mereka mewakili daripada kawasan Sabah, Sarawak, mereka datang, dibayar tiket penerbangan. Kos ditanggung oleh rakyat. Kalau daripada Sabah dan Sarawak, seramai 31, 24, 55. 55 orang. Kalau 1,000, 55,000. Pergi balik. Itu kos penerbangan. Bagaimana dengan kos perjalanan daripada hotel mereka tinggal sini, pergi ke parlimen. RM100. Kemudian, hotel penginapan. Kalau 20 hari bersidang. Kalau satu hari 300, 20 hari 6,000. Kali dengan 200 orang. Inilah wang negara yang dibayar oleh rakyat. Hasil daripada cukai rakyat. Kita mengharapkan mereka jadi ahli parlimen, dilantik mereka sebagai wakil rakyat, berjuang untuk rakyat. Bukan bertekak, bukan mencarut dalam parlimen, bukan saling tuduh-menuduh. Kita hendakkan kehidupan rakyat. Sebab itu, saudara, pilihan raya yang akan dibubarkan, parlimen yang akan dibubarkan dalam waktu yang terdekat ini, bila saudara memilih, pastikan kita memilih calon-calon yang benar-benar kita boleh letakkan pengharapan untuk memperjuangkan soal rakyat. Itu yang paling penting, saudara. Dan saya melihat juga, soal pembubaran parlimen, saudara, jangan kita tanya sesiapa. Kita tunggulah bila diperkenankan oleh Duli Yang Mulia Pertuan Agong. Kalau tuanku kata nak buat bulan ini, buat bulan inilah. Kalau tuanku kata tangguh dulu, tangguhlah. UMNO tak akan menuntut lebih daripada itu. Sebab itu saya marah kalau orang katakan UMNO desak. No, kita tak mendesak. Dan sebab itu, bila adanya kalangan menteri pula mendesak Agong, jangan diadakan pilihan raya. Ini pun memang kurang asam punya menteri lah. Bagaimana mereka tahu sepatutnya kuasa Duli Yang Mulia Pertuan Agong yang menentukan sama baginda nak memanggil pilihan raya ataupun tidak. Sama ada baginda nak membubarkan parlimen atau tidak. Tiba-tiba desak, tak mau adakan pilihan raya. Siapa kamu? Seolah nak mengajar pula Agong. Sedangkan mereka ada ketua mereka. Mereka ada Perdana Menteri. Hantarlah surat macam saya kata semalam. Bagi surat bantahan kepada Perdana Menteri. Macam pagi tadi. Berbadahlah sangat dalam mesyuarat. Setuju tak setuju. Ini tidak. Hantar surat pada Agong. Seolah-olah mereka nak mengajar Duli Yang Mulia Pertuan Agong supaya jangan bubar. Ataupun bubar. Mana boleh begitu? Kita ada salurannya, saudara. Dan kalau tuanku kata bubar, bubar. Kalau tuanku kata tangguh, tangguh. UMNO tetap akur dengan apa saja keputusan istana. Saya nak ulangi lagi balik, saudara. Waktu berlakunya langkah Sheraton, kehancuran Kerajaan Pakatan Harapan, UMNO dah awal-awal tuntut diadakan pilihan raya. Tapi istana mengatakan jangan dulu. Kerana tak sesuai. Ekonomi tak baik. Fikir apa masa itu, adanya COVID-19 dan sebagainya.
UMNO akur. Sebab itu lantik Tan Sri Muhyiddin dengan janjinya lepas 6 bulan maka diadakan pilihan raya. Tapi Tan Sri Muhyiddin tidak mahu meneruskan usaha diadakan pilihan raya sebagaimana yang dijanjikan. Akhirnya UMNO tarik sokongan. Bila kemudian naik pula Datuk Ismail Sabri, juga janjinya supaya kita menuntut selama tempoh 6 bulan. Selepas itu beliau harus menyembahkan pada Tuanku agar diizinkan pembubaran parlimen supaya nak memberi balik kuasa kepada rakyat. Supaya kuasa rakyat itu paling penting. Tak juga jadi. Ini keadaannya. Inilah sebenar-benarnya suasananya. Kemudian saya tengok tadi bila ada satu kenyataan. Kita padan pun mungkinlah agaknya. Tuanku memang ada penasihat undang-undangnya, ada sekretariat negara dan sebagainya. Tentulah mereka juga menasihati Tuanku. Rupanya hari ini, saudara, baru saja Duli Yang Maha Tuan Agong membatalkan perintah darurat untuk kawasan Greek, Batu Sapi dan Bugaya. Baru saya kata, macam mana nak bubar parlimen? Kalau 3 kawasan parlimen itu masih lagi belum dibubarkan dia punya perintah darurat. Mungkinlah sebab itu maka Yang Amat Perdana Menteri serta dinasihati tak boleh membubarkan waktu itu tapi dah dibubarkan hari ini. Bolehlah nak bubar dah sekarang. Kalau tidak, perintah darurat itu tak terbatal. Kuasa untuk memprorok darurat adalah kuasa mutlak agung. Begitu juga untuk membatalkan. Membatalkan perintah darurat macam di Greek, di Batu Sapi dan di Bugaya itu juga kuasa agung. Dan hari ini Duli Yang Maha Tuan Agong telah pun berkenan membatalkan proklamasi darurat di 3 kawasan parlimen, itu Greek, Batu Sapi dan Bugaya. Jadi menurut Warta Kerajaan Persekutuan yang disiarkan oleh Jabatan Peguam Negara, Ordinan Darurat atau kuasa-kuasa perlu nombor 3, itu pembatalannya dimasyhurkan oleh Seri Paduka menurut Fasa 2B Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Jadi jelas waktu itu pemasyhuran pembatalan proklamasi darurat itu dilaksanakan di Istana Negara semalam. Barulah boleh nak buat pilihan raya. Kalau tidak tak boleh. Saya kata, this is the answer. Kerana jangan lupa saudara, proklamasi darurat ini pada 12 Disember 2020, Seri Paduka Baginda di bawah Pasal 1 Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan berkenan mengeluarkan suatu proklamasi darurat dinamakan Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu di 3 parlimen. Itu pada 12 Disember 2020. Dan sekarang dah diangkat, dah tak ada dah. Jadi nak buat pilihan raya boleh. Jadi ini keadaan saya. Tapi cuma saya melihat dalam kita bercakap soal pilihan raya ini, bila saja 12 orang menteri hantar surat pada Agong, artinya saat itu keabsahan, the legitimacy of the Prime Minister, ataupun keabsahan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri sudah pun terbubar. Kerana tidak dapat sokongan. Sebab itu mereka hantar surat pada Agong, 12 orang. Jangan lupa, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dia dapat sokongan daripada ahli-ahli parlimen sekitar dalam 114 orang, tak silap saya. Kalau 12 orang dah hantar surat pada Agong, artinya mereka tak percaya. Mereka tidak lagi akur pada pimpinan Perdana Menteri. Sepatutnya tak ada keabsahan. Bila tiada keabsahan, maka dengan sendirinya terbubar. Sepatutnya. Ini yang saya kata, apa hal peliklah dia orang menteri ni. Dia minta supaya jangan diadakan pilihan raya. Tapi hantar surat pada Agong, jangan ada pilihan raya. Tidak melalui Perdana Menteri. Tak percaya pada Perdana Menteri lah tu. Artinya dengan sendiri dah bubar lah tu. Itu yang saya... Kadang-kadang dia orang ni, macam mana kita nak harapkan untuk mentadbir negara? Inilah saya katakan menteri-menteri cak ayam. Saudara, mengambilkan boreh saja. Kemudian saya dengar pula bahawa PAS telah membuat ketetapan. Seandainya pembubaran parlimen dilakukan sehari 2 hari lagi ni, saudara, maka Kelantan, Terengganu dan Kedah tidak akan membuarkan Dewan Undangan Negeri masing-masing. Saya kata macam mana pula? Apakah mereka menentang saranan ataupun arahan titah tuanku? Memanglah kita faham bahawa negeri sebut
tertakluk pada raja mereka. Kerana mereka akan menyembahkan pada tuanku, raja-raja mereka supaya sama ada nak bubar ataupun tidak. Tapi kalau itu sikap mereka, saya harap agar kerajaan minta supaya negeri nanti menanggunglah kos pilihan raya negeri nanti. Ini tidak. Segala kos untuk pilihan raya itu bukan sedikit, saudara. Akan ditanggung oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Kos pegawai yang bertugas, segala macam-macam kos lah. Saya ingat satu pengundi rasanya kosnya lebih kurang RM10. Kalau RM100,000, bermakna dekat sejuta tu. Bagi satu pengundi, tak silap saya lah, lebih kurang RM10. Kos pengendalian untuk pilihan raya yang perlu dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Bukan bagi pada pengundi, tidak. Kosnya, kos pengangkutan, kos penyelia, kos kertas undi yang dicetak, kos untuk dia punya petak undi, hari penamaan calon, antara kos gazet dan kepelbagaian kos. Jadi kalau kerajaan negeri tak mau sekali, getinya saudara, bila kita dah selesai pilihan raya persekutuan, maka bila sampai kerajaan negeri, maka kerajaan negeri itulah akan tanggung. Tanggunglah sendiri nanti. Itu keadaannya saudara. Jadi inilah keadaannya apabila mereka, saya katalah ini soalnya macam separuh masak lah. Adakah mereka sebagai menteri besar tahu? Adakah mereka, saya tengoklah apa yang dibuat oleh kerajaan, pimpinan parti-parti pembangkang, iaitu Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lee Kuan Eng bersama dengan Mat Sabu. Betul mereka membantah. Boleh sebab mereka bukan dalam kerajaan. Mereka pembangkang. Pun mereka tidak menghantar surat pada Agong. Cuma mereka menzahirkan hantar pada Perdana Menteri supaya jangan diadakan pilihan raya. Cuma yang bengongnya 12 menteri itu. Minta supaya jangan dibubarkan parlimen. Sedangkan bila dihantar saja 12 surat itu, 12 nama itu, bersetuju supaya jangan diadakan pilihan raya, artinya mereka menentang Perdana Menteri. Bila tentang Perdana Menteri tidak ada lagi keabsahan. Bila Perdana Menteri tidak ada keabsahan, artinya the government fall. Maka perlu diadakan pilihan raya. Saya tak tahu apa pemikiran yang ada pada diorang. Dan sekarang ni saya melihat sebenarnya bahawa contohnya dalam keadaan sekarang ini, parti-parti yang akan bertanding, saya nampak yang paling terkesan sekarang ini adalah Parti Pribumi Bersatu. Saya melihat bahawa di Sabah, perkabarannya pimpinan Parti Pribumi Bersatu di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Ajiji katanya mahu menjalinkan kerjasama dengan UMNO. Artinya dia besar kemungkinan akan meninggalkan PBM. Artinya PBM tidak ada lagi dah di Sabah. Kalau Ajiji bersama dengan Bom Mokhtar, UMNO Barisan Nasional dan sebagainya, dalam keadaan begitu sudah pasti Parti Pribumi Bersatu di Sabah dah tak ada. Dan pagi ini, awal pagi tadi, saudara, saya mendapat berita bahawa PBM juga di Selangor khususnya sudah berada dalam keadaan yang kucak-kacir. Kerana diberitakan hanya 3 orang pemimpin PAS hadir dalam majlis penyampaian watikah Perikatan Selangor yang disampaikan sendiri oleh pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin. Saudara, ini untuk rekod Kerajaan Negeri Selangor berada di bawah pentadbiran Pakatan Harapan. Ia telah pun mengumumkan tidak akan membubarkan kerajaan negeri. Tapi kalau pilihan raya diadakan, maka untuk watikah-watikah perlantikan di tiap-tiap kawasan parlimen itu perlu ada. Tapi kabarnya bahawa majlis yang diatur malam semalam ke malam kemarin, yang datang 3 orang saja. Artinya, pimpinan PAS di Selangor menolak keadaannya dengan Perikatan Nasional. Itu gambaran yang saya dapat, saudara. Begitu juga saya tengok ada satu pagi tadi saya dapat. Itu ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu yang pada awalnya menubuhkan Parti Bersatu ini, iaitu saudara Rais Husin Arif. Beliau merupakan antara pengasas parti itu pada tahun 2016. Pagi tadi mengumumkan keluar daripada parti itu berkat kuasa hari ini. Dalam kenyataan, Rais yang juga pengurusi Biro Strategi dan Dasar Parti, beliau telah pun menghantar surat rasmi kepada Bersatu semalam. Pengunduran itu katanya kerana beliau tidak lagi aktif dalam parti sejak 2020 selepas menjalani prosedur jantung dan banyaklah menumpukan pembangunan EMIR Research sebagai badan pemikir bebas yang menumpukan kepada cadangan dasar strategik. Artinya,
ahli-ahli bersatu juga. Orang yang mengasaskan parti juga sudah keluar dari parti tersebut. Ini gambaran saudara. Dan saya tak tahulah, saya nampak yang begitu terkesan dalam pilihan raya akan datang, tentulah Parti Bersatu. Sebab itu saya dengar juga macam mana kenyataan daripada Ketua Penerangan UMNO Melaka, Datuk Abdul Razak. Dan kiriman kepada saya, dia kata tindakan pengurusi Pakatan Nasional Tan Sri Muhyiddin yang mencetuskan perang dengan UMNO adalah disebabkan oleh dendam kesumat peribadi. Bukan atas berdasarkan kepada dasar perjuangan. Itu menurut Datuk Abdul Razak Abdul Rahman. Sebab dia kata Tan Sri Muhyiddin tahu bahawa dasar yang dibawa oleh UMNO adalah yang terbaik untuk rakyat. Kerana beliau pernah memegang jawatan penting dalam parti. Jadi apabila beliau mencetuskan peperangan dengan UMNO, retinya bukanlah menyentuh soal dasar, tapi lebih kepada peribadi. Kerana beliau telah pun disingkirkan daripada UMNO dan sebagainya. Sebab itu dia terus membuat serangan dan mengisytiharkan perang dengan UMNO Barisan Nasional. Banyak lagi yang perlu saya ulas, tapi masa mencemburui kita. Apa nak buat? Kita jumpa lagi malam besok. Kita jumpa lagi secara selamat beristirahat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.